معصم شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وبارك على محمد. اللهم ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم يا منان يا بديع السماوات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى سيدنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رب يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى دينك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bermaksud demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal dengan amal saleh, dan orang-orang berpesan dengan perkara kebenaran dan berpesan dalam hal kesabaran dalam beribadat
dalam beramal, dalam berilmu. Suraqallahul Azim, surah Al-Asr 1 hingga 3. Yang berbahagia dan hormati pengurusi dan kuasa pengurusan surau An-Nur Fasa 3A, Bandar Seremban Selatan. Yang saya hormati seluruh dan kuasa pengurusan surau An-Nur Fasa 3A, Al-Fadhil, Sahabul Fadilah, Tuan Imam, dan yang dihormati, dikasihi seluruh para jamaah, khasnya dari kalangan para jamaah surah An-Nur Fasa 3A, dan diraihkan bersama pada pagi ini rakan taulan kita yang dah mula masuk, rakan-rakan yang jauh nun di utara, selatan tanah air, timur dan barat tanah air, bahkan Sabah Sarawak, yang bersama-sama di awal pagi yang penuh barakah ini, yang merupakan satu saat yang penting dalam kehidupan beragama kita, kerana kita berada di awal bulan Sya'ban yang penuh dengan keberkatan, dan pada hari ini kita berada pada tanggal 2 hari bulan Sya'ban bersama dengan 23 hari bulan Februari 2022. Alhamdulillah. Jadi bila bercakap tentang awal Sya'ban ini, dah 2 Sya'ban, kita pun boleh memahami bahawa kita sedang menghampiri detik-detik Ramadan yang kira-kira berbaki sekitar 27 hari saja lagi untuk kita memasuki bulan yang penuh kerahmatan, bulan ke-9, senarai bulan-bulan Islam, 12 bulan dalam setahun. Pastilah kita penuh keinsafan menanti detik Ramadan untuk sama-sama kita menikmatinya. Dengan harapan kita doa pada Allah Azza wa Jalla, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami untuk Ramadan dalam keadaan sihat walafiat fizikal kita, dalam keadaan sempurna kekuatan hati nurani kita, kerinduan pada Ramadan, dalam keadaan umur kita masih panjang, dipanjangkan untuk bertemu Ramadan tahun ini dengan sesempurnanya, dalam keadaan berikan Allah rezeki untuk kekuatan fizikal kita mampu untuk melaksanakan ibadat Ramadan yang wajib, yang sunat di malam siangnya, pagi petangnya. Dan semua itu kita harapkan dengan harapan Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami untuk kami menikmati bulan Ramadan yang penuh keberkatan. 27 hari lagi berbaki, satu jangka masa yang pendek sebenarnya. Tetapi persoalan kita sempat ke tidak, itu kita tidak dapat nak jangka ketahui. Tapi apa yang kita lakukan ialah kita merintih, kita berdoa, kita minta kepada Allah Rabbul Jalil supaya Allah berikan rezeki tersebut, umurnya, kesihatan, masa dan seumpamanya lah. Itu harapan kita. Tuan-tuan sekalian, saya mukadimahkan ini sebab itulah titik perjalanan kita, yang kita tak tahu apakah keadaan kita besok. Pada pagi ini, kalau dalam suasana negara kita, di peringkat negara, kita telah dikhabarkan dengan berita, saya sebutlah ringkas bicara pada pagi ini secara umumnya, dengan kematian, berpulangnya ke rahmatullah seorang tokoh besar negara, tokoh akademik, tokoh dari sudut dakwahnya dalam menyebarkan ilmu agama pada masyarakat semenjak puluhan tahun yang lalu, iaitulah pemergian ke rahmatullah, kembali ke rahmatullah, Allah yarhamuhu, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hassan, mantan Rektor UiA, yang telah kembali ke rahmatullah pada awal pagi ini, Khamis ini, bersama 2 Sya'ban ini. Satu kehilangan besar. Ya, saya fikir ramai anak beliau merata dunia lah, bukan Malaysia, merata dunia. Dan saya pun berkesempatan kenal beliau semasa seawal bertugas sebagai pensyarah di UiA, dan sempat bersama, dan pernah saya ingat 1-2 kali lah forum bersama beliau, mengambil ilmu pada beliau. Kita anak muda yang bertitih di peringkat ceramahnya, forumnya, beliau tokoh dan pernah bersama. Jadi apa yang saya sebutkan ini itulah perjalanan manusia
dari saat ke minit, minit ke jam, jam ke hari, hari ke hari, sampai ketikanya tidak ada orang yang tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita. Dan almarhum Tan Sri Profesor Emeritus telah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala usia 80 tahun. Khidmat beliau saya yakin penuh dengan penuh kemuliaan dalam dakwahnya, penulisannya, akademik dan ilmiahnya, secara bermasyarakat sosialnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itulah semua pahala-pahala beliau akan boleh bawa Allah SWT. Kita macam mana tuan-tuan? Itulah dalam hal ini kita dalam hidup ini, letaklah suatu kenyataan yang penting dalam hidup beragama bahawa kullu nafsin za'iqatul mauti, tiap yang bernafas akan menemui kematian. Tak ada siapa terlepas bebas daripada alam kematian. Cuma tinggal isunya ialah bila masanya. Sesaat dah tua lanjut usia, sesaat masih muda belia remaja, sesaat ketika badan kita masih mantap dan fizikal masih ada kekuatan macam tuan-tuan sekarang lah, dalam usia 40-an, 50-an, 60-an, masih mantap fizikal, kita tak tahu. Ataupun diuji Allah sakit yang teruk, terlantar, ataupun langsung tak ada uji kesakitan tapi meninggal tiba-tiba, macam-macam. Ini semua merupakan di antara perkara yang kita kena letak dalam kotak pemikiran kita bahawa yang memiliki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini saya fikir satu mukadimah penting lah sebab kita bercakap tentang ilmu tasawuf. Macam mana kita nak membina kita punya nadi kekuatan dalam beragama supaya kita tahu di mana kita dalam hidup ini dan tidak melampaui batas-batas hukum hakam agama. Dan tidak sampai tahap kita, orang kata bahasa mudahnya, berada dalam suasana jauh daripada pentas ilmu, pentas agama, pentas iman, daripada lingkungan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita paling takut. Kerana kita bila kita terbabas landasan ilmu ni tuan, landasan iman, kita nak pulang balik bukan mudah. Kalau kenderaan kereta kita pandu terlepas jalan, kita mungkin boleh U-turn dengan mudah. Di hadapan tu ada ruang U-turn, tak jauh pun dekat. U-turn kembali untuk balik ke jalan yang kita lalui. Tapi dalam hidup ini bukan mudah. Sebab itulah ia datang daripada keinsafan dalaman kita. Ada orang tak U-turn pun kepada agama, dia terus berada dalam kemaksiatan, dalam noda dosa maksiat sampai ke mati. Walauzubillah. Ada orang dia cari jalan U-turn untuk balik pada Allah kembali. Maksud dia nak pulang kembali pada Allah Azza wa Jalla. Dengan kepulangannya, dengan maksud dia bertaubat, istighfar, bermunajat, dia berhenti, dia berdoa, dia cari ilmu, tambahkan iman agama dalam hatinya untuk dia kembali kepada Allah kembali setelah dia telah melalui jalan-jalan yang penuh dengan ialah dosa, keburukan, kemaksiatan, kesilapan, kesalahan dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, ini saya fikir satu aspek penting sebab kita nak berada dalam satu keadaan kita pertama tadi ingatlah kematian datang bila-bila masa. Yang kedua, ingatlah betapa jalan pulang kita untuk kembali pada itu tetap terbuka. Allah buka dan kita yang boleh menentukan bila masa kita nak pulang segera kepada Allah dengan tidak menangguh-nangguh kepulangan kita kepada Allah melalui istighfar, taubat dan seumpamanya. Yang ketiga, kita ingat betapa hidup ini al-milku lillah, iaitu milik Allah Azza wa Jalla. Lillah Ta'ala, bukan milik kita. Kita tak ada apa-apa kekuatan. Sekalipun kita rasa kita kekuatan, tapi semua itu bukan hak kita. Kekuatan bercakap, kekuatan mendengar, kekuatan berbicara, kekuatan ingatan akal, kekuatan boleh buat apa pekerjaan hidup bercakap sini, semua itu bukan kekuatan kita sebenarnya. Ia adalah kekuatan yang diberikan Allah, dianugerahkan Allah untuk kita guna pakai secara yang tepat betul. Akal guna pakai cara yang betul. Penglihatan mata, kekuatan mata melihat, menonton, guna cara betul. Kekuatan boleh bercakap, bersuara, gunakan dengan cara betul. Sebab kalau kita salah guna kekuatan bercakap, jadi akan datang unsur apa? Menipu, dusta. Akhirnya lidah menjadi angkara besar kepada kemusnahan kehidupan. Maka saya bercadang bagi untuk bercakap itulah tentang kewajipan kita menjaga lidah. Kerana angkara lidah ini, tuan-tuan, satu angkara yang boleh memusnahkan seluruh kehidupan beragama kita. Kerana lidah badan binasa. Kata orang Melayu, kerana mulut santan binasa, kerana lidah badan boleh binasa. Bukan badan saja,
hidup boleh binasa. Kalau setakat badan binasa, rasa saya okey lagi lah. Tapi kalau dah hidup binasa, apalagilah yang kita masih berbaki hidup kita. Kenapa? Lidah kita telah membawa bencana besar kepada kehidupan kita sebagai manusia, dalam keadaan kita kehilangan moral, kita iman, hilang agama, hilang akhlak dan hilang kepribadian kita. Jadi tuan-tuan, sebab tu lidah ini anggota besar kita yang kita guna pakai. Supaya apa? Supaya kita dapat hidup dalam suasana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya lah, kalau tuan-tuan dapat perhatikan mukadimah saya pada pagi ni, bahkan sebelum-sebelumnya pun, antara yang saya kerap panjang juga bila saya mukadimah ialah bacaan doa ketika nak mukadimah ceramah. Tak kira ceramah dalam konteks media sosial macam ni ataupun di luar, saya biasa panjang sikit. Sebab saya fikir ini antara keupayaan lidah kita guna pakai. Dengan maksud yang lain, kita ada lidah yang boleh bercakap, kita bercakaplah dengan sebaik mungkin. Dengan maksud doa kepada Allah sebanyak mungkin. Panjangkan doa. Supaya akhirnya, dengan kita panjangkan doa dengan lidah yang masih bercakap ini, adalah keberkatannya. Di antara rintihan kita, munajat kita, permohonan kita kepada Allah Rabbul Jalil, atau nama lidah yang boleh bercakap ini. Kalau lidah, kalau tak bercakap, tak ada apa dah kita. Doa dalam hati sajalah. Tapi doa hati ni tak buat seronok sebenarnya. Kita nak, kalau boleh lidah tu bercakap juga, dan keluar perkataan yang kita dengar daripada lidah kita. Allahumma rzuqna al-khairaka, Allahumma rabbana hablana min azwajina ka, rabbana atina. Apa saja doa-doa lah kita baca tu dengan lidah kita kan seronok. Daripada kita bercakap hati. Kalau hati bercakap dalam konteks hanya berdoa dalam hati, dia tak berapa nak kuat kita rasa. Tapi dah okey tu, boleh, tak ada masalah. Sebab doa boleh dengan hati, tapi kita tak gagah, tak seronok, tak berapa nak ceria. Kita nak juga lidah kita bercakap. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabulah. Contohnya lah daripada hadis daripada Abu Daud, Muslim, daripada nasi ini, kita berdoa kepada Allah dengan perkataan yang lantang. Kita dengar dengan kita punya telinga apa kita ucap. Ini lebih seronok kan? Tuan-tuan tak? Lebih seronok tak? Lebih seronok daripada kita berdoa dengan hati. Hati itu boleh tak ada masalah sebenarnya, tapi kita rasa dengan lidah itu, subhanallahil azim, kita lebih menjiwai, merasai, menikmati, menghayati apa yang kita rintih. Sementalahan pula kita berdoa dengan maksud yang kita faham. Kita berdoa dengan ayat-ayat kita guna pakai yang kita faham, kita minta. Bagian. Daripada kita baca doa tapi kita tahu apa kita minta. Apa maksud tahu. Yang penting doa saja. Tak banyak, kita tak rasa nikmat itu. Tapi kalau kita berdoa dengan lidah ini, dengan doa yang kita fahami maksudnya, apa kita minta, kita rinta pada Allah itu dengan maksud mendalam itu, kita rasa lebih seronok. Contoh tadilah, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabulah. Ini hadis daripada Imam Muslim, Abu Daud, Ahmad bin Hibban, Ibn Majah, At-Tirmidzi. Panjang hadis ataupun ramai periwayat hadis ini. Cumanya doa tadi satu gambaran menarik lah. Kalau kita terjemah makna secara umumnya, kita kata apa? Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Tuhanku, kami mohon berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kita minta benda yang real. Kita tak nak masuk dalam hati kita ilmu-ilmu yang kotor, yang palsu, yang jahat, tak ada manfaat. Tak nak. Kita nak masukkan dalam diri kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, membina kita. Ilmu iman, ilmu taqwa, ilmu hati, ilmu jiwa, ilmu fiqh, ilmu hadis yang boleh bina kita kepada kebaikan. Tak nak ilmu-ilmu jahat, sihir, ilmu-ilmu yang palsu, tak nak. Kita minta tu nampak tuan, nampak seronok tak? Seronok lah sebab kita faham kita minta apa. Wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada hati yang tidak khusyuk. Kita minta kepada Allah, hati kita ni khusyuk sentiasa. Hidup dengan ilmu, hidup dengan taqwa. Cahaya kita ada mati melalui kebaikan-kebaikan. Bukan hati yang mati disebabkan dosa maksiat kita. Tak nak. Kita nak hati khusyuk, hati yang dekat dengan Tuhan. Hati yang dicahayai dengan zikir, tasbih, tahmid dan doa kepada Allah. Itu kita minta. Hati yang ada cahaya Al-Quran masuk dalam hati kita. Bukan kepalsuan yang lain. Baik. Kita minta apa lagi?
Wa min nafsin la tashba'. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada nafsu yang tidak puas. Kemahuan yang tak pernah terhenti kemahuannya. Nak saja. Kita nak nafsu yang terkawal. Kemahuan terkawal, nafsu yang ada asas agama. Mencari sesuatu dengan sebab nak kepada kebaikan. Bukan nafsu buas, serakah, jahat, maksiat, bukan. Kita mohon. Kita manusia terdah dengan ke nafsu yang jahat. Tak kira siapa. Tak kira siapa. Tuan-tuan, kita bertedah. Kejahatan nafsu kita yang merangsang kita. Mengajak. Yang bawa kita kepada jalan-jalan keburukan yang boleh membunuh keimanan kita. Merosakkan akhlak kita. Nafsu. Tapi kan nafsu kita dikawal ilmu, dia hanya nak cari benda kebaikan. Nafsu belajar, nafsu mengaji, nafsu baca Quran, nafsu makan yang halal. Itu nafsu juga, tapi ada kebaikan lah. Baik. Kemudian kita minta pada Allah berdia. Wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami mohon berlindung dengan daripada doa yang tak diterima. Kita tak nak doa-doa kita doa yang Allah tolak. Allah tak terima, bahkan tertolak pada pandangan Allah Azza wa Jalla, sedang kita minta dengan dia. Minta keluar, kita minta rezeki yang baik, minta hidup yang tenang, minta anak berjaya, minta kita rezeki keimanan yang baik, rezeki yang mulia, diberikan rezeki ingatan baik dengan agama. Tiba-tiba Allah tak terima. Allah tolak, tak nak kita. Kita nak doa yang Allah kabulkan. Kita minta, dia bagi. Kita rintik, dia bagi. Tuan-tuan sekalian, saya panjang sikit bicara muqaddimah ini. Muqaddimah dah kira sebagai tajuk dah sebenarnya. Cuma nak bagi tahu kepada saya, tuan-tuan, kita bersama bahawa kita dalam hidup ini, kita kena berada dalam suasana jelas pemikiran kita, jelas neraca hidup kita, kerana tadilah isu tadi sebut kepada tuan-tuan, kematian datang bila-bila masa. Kematian tak pernah kenal manusia. Kematian tak bersyarat sebenarnya. Sebab itulah kita dalam hidup ini mesti ada laluan yang kita mesti rokai dengan penuh keinsafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Salah satu di antara isu yang saya sebutkan dalam mukadimah tadi ialah tentang bagaimana kita mesti menjaga lisan atau lidah kita. Al-lisan. Hifdzul lisan. Kita mesti menjaga lisan atau lidah kita, kerana salah satu anggota badan kita yang paling penting, yang paling utama ialah namanya lidah. Lidah, tuan-tuan. Di samping anggota badan yang lain, yang zahir anggota badannya. Sekurang-kurangnya, anggota zahir badan kita nampak secara fizikal ada 7. Yang pertama mata, kedua telinga, ketiga lidah, keempat perut, kelima kemaluan, keenam tangan, 7 kaki. Ini 7 anggota zahir kita. Kita nampak dan wajib kita uruskan anggota ini dengan cara-cara yang penuh kebaikan. Tak boleh dibiarkan anggota ini hidup dalam suasana penuh kejahatan. Tak boleh. Tak boleh tangan terarah kepada kejahatan. Tak boleh perut terarah kepada keburukan. Tak boleh kemaluan terarah kepada keburukan. Tak boleh. Betul dalam hal ini kata, di antara pandangan menarik ialah daripada Syekh Abdul Qadir Ibn Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Marhum, Allah yarhamuhu, dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, dia sebut kepada kita, anggota 7 yang zahir ini perlu kita kawal dengan keilmuan cukup, dengan persiapan yang rapi, iaitu mata, pertama, kedua, telinga, ketiga, lidah, keempat, perut, kelima, faraj ataupun kemaluan, yang keenam, tangan, ketujuh ataupun kaki. Bayangkan tuan-tuan, 7 benda terlengkap sebenarnya. Semua daripada kita ni. Daripada atas ke bawah, 7 itu adalah kita miliki. Kesemua ini, dalam agama, perlu dijagai, perlu dihiasi, perlu disemai benihkan dengan hal-hal kebaikan, dengan keimanan, taqwa kepada Allah Azza wa Jalla. Penjagaan mata, telinga, lidah, kaki, semua sekali 7 perkara tadi mesti kerana agama. Salah satunya ialah lidah, al-lisan. Saya mengambil peluang dalam masa yang terbatas ringkas ini untuk cakap lidah, bukan apa, sebab ini anggota badan kita yang paling sekali besar. Dia punya ruang lingkup kehidupannya, kan dia merupakan satu anggota badan
yang berkait dengan soal makan, minum, bicara, bercakap dan berkata-kata. Anggota yang lain, tangan, kaki sebagai contoh, dia anggota yang bergerak atas sebab kita bergerak kepada apa tujuan kita. Tangan memegang, menjamah sesuatu yang kita pegang, kita jamah. Kaki bergerak melangkah tempat kita nak tujui. Tak kira lah ke mana kita nak pergi. Benar, baiklah. Kalau haram, haramlah. Contoh, salah lah. Kalau benar, benarlah. Bila bercakap tentang lidah ini, dia satu anggota yang bagi terluas dia punya pengurusan, dia punya perjalanannya. Kerana dalam nak makan minum, lidahlah anggota badan yang akan merasai makanan tu masin, manis, tawar, cantik, apa ni, buruk tak buruk, bau tak bau, harum tak harum, lidahlah akan menjadi makanan kepada anggota badan lain. Kemudian yang lidah pula menjadi sesuatu yang boleh kita ungkap, perkataan, percakapan. Macam sekarang, kita bercakap di khalayak tuan-tuan, dalam every dengan lidah lah ni. Suara kedengaran di handphone tuan-tuan semua. Ada kata tak jelas tadi, saya tengok ya. Saya tu bukan isu tak jelas tu. Mungkin isu handphone puan-puan nak kena offkan sekejap, kemudian masuk balik. Ya. Keluar sekejap, masuk balik. Saya ingat tak ada masalah untuk mic saya, kerana mic ini saya telah semak daripada awal. Tak ada something yang mencacatkan live kita, insyaAllah. Jadi, lidah tu bercakap, bersuara, dalam keadaan berkata-kata, dalam keadaan berbicara, malam, siang, pagi, petang. Sikit ke banyak, baik ke buruk. Jadi, menunjukkan lidah kita ini, tuan-tuan, lidah yang begitu sekali besar nikmat anugerah Allah kepada kita untuk dijadikan sebagai laluan, medium kepada kebaikan, bukan kejahatan, kepada kemuliaan, bukan kesengsaraan, kepada pahala, bukan dosa. Lidah ini kita nak kepada pahala, bukan dosa. Kebaikan bukan kecelakaan. Kemuliaan bukan kesesatan. Ini yang kita kena fikirkan. Jadi kata, kalau ikut kepada pandangan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Mahrum, dia kata apa? Lidah satu nikmat yang dicipta Allah untuk dijadikan kebaikan dunia, supaya mencapai keberkatan di akhirat dan tidak menjadi keburukan di dunia, bahkan azab di hari akhirat. Ini antara nikmat lidah lah. Kita nak jadi lidah sebagai laluan kita untuk dapat rahmat Allah, bukan kecelakaan. Baik tuan-tuan sekalian, dalam hal ini kita diperingatkan oleh agama, bencana yang berpunca daripada angkar lidah ini banyak sekali. Ia menimbulkan rasa kurang manis, kurang selesa dalam hati, dan mempunyai dorongan tertentu dalam hati manusia. Lidah ni tuan-tuan kita guna pakai tujuan baik, baiklah. Tapi kalau lidah kita guna pakai tujuan buruk, buruklah padahnya. Maka di sini nampak tuan-tuan, bencana ataupun kebaikan berpunca daripada lidah yang tak bertulang ini. Tulang tak ada lidah kita tuan-tuan. Kalau ada tulang, payah kita nak tarik masuk, kita nak telan apa. Sebab ada tulang melekat. Kan tak bertulang, itulah jadi terhambur macam-macam kata-kata. Yang baik pun terhambur, yang buruk terhambur. Ini masalah. Kita betul lah, tak betul lah, kena kontrol. Baik. Dalam hal ini, ada satu hadis Nabi SAW yang saya nak angkat pada pagi ini dalam bicara umum lah, tidak khusus ini, tentang masalah lidah ini, yang boleh menjadi punca kepada ancaman dan angkara yang besar, bencana yang besar. Nabi bersabda kepada kita dalam satu hadis daripada Imam Al-Bukhari daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu, "Man yadhman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adhman lahul jannata." Hadis daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man yadhman li," siapa yang dapat menjamin kepada aku organ itu, iaitu dua. Yang pertama, ma bainal ayaihi, iaitu ada dua satu orang kata di ruang rahangnya. Itu apa? Mulut lah. Siapa jaga mulut? Yang kedua ialah anggota badan yang lain, ma bainar jai, iaitu di antara dua kakinya. Apa dia? Iaitu kemaluan. Kemaluan. Jadi kata Nabi, siapa boleh jaga dengan betul lidahnya, kemaluannya, daripada angkara kedurjanaan, keburukan, dosa, maksiat, Nabi kata apa? Adhman lahul jannatu,
aku jamin syurga buatnya. Nabi bayangkan kepada kita jaminan syurga, tuan-tuan. Makna menunjuk kepada kita bagaimana laluan ke syurga ini terbuka dengan sebab kita menjaga lidah dan kita menjaga kemaluan daripada apa? Kejahatan, keburukan. Kalau lidah dengan maksud mudahnya, tak berdusta, tak berbohong, tak menipu, tak caci mencaci, tak maki-maki, tak kata orang, tak timbulkan keresahan pada orang lain, tak menimbulkan porak-poranda dengan lidah ini, tak buat satu benda yang bersifat boleh menguruhkan keadaan, tak bercakap benda yang merugikan situasi umat, contohnya masyarakat negara. Termasuklah yang jaga kemaluan daripada berzina, melakukan benda-benda yang bersifat seksual yang maksiat kepada Allah tidak secara halal. Kata Nabi, dengan sebab orang tu menjaga kedua-duanya, azman lahul jannatu, azman lahul jannata, al-jannata tu salah bacaan tu, al-jannata, aku akan jamin baginya syurga dia akan dapat. Tuan-tuan sekalian, ini jaminan Nabi SAW tuan-tuan jelas kepada kita. Jadi sebab itulah bagi saya kira dalam kesempatan yang ada pada pagi ini, kalau kita nak bercakap itu, terutama kalau kita ada sifat kebencian, tak suka, tak suka dengan seseorang tertentu, dengan seseorang namanya kawan, teman, taulan, terkenal, tak kenal, ada perasaan macam tu. Nak mudah kata orang, nak kata caci maki orang dengan sebab kebencian, stopkan sekejap. Renung fikir dalam hati kita, Masya Allah, aku ni kenapa nak kata ke orang? Kenapa nak kata ke orang dengan kata-kata yang tajam? Kerana kebencian semata-mata. Apakah aku juga insan terbaik akhlaknya? Apakah dia seorang buruk akhlaknya sebab aku benci? Jadi benda macam kita kena kontrol. Lidah kita kena hentikan sekejap. Dengan cara mana lidah kita hentikan? Istighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Dengan kita beristighfar itu, tuan-tuan, dia merawati sebanyak jiwa kita. Dia akan merawati sebanyak dalam hati kita sebab kita istighfar atas nama Allah. Ya Allah, aku mohon ampun. Lidahku ni cakap benda kotor, benda keji, benda maksiat tak betul ni, ya Allah. Ini satu fitnah, satu kata-kata yang buruk, memburuk keadaan lagi. Kata-kata ini aku sebut ini boleh memutuskan ar-rahim. Istighfar. Kita seolah memutuskan langsung kita dengan kejahatan tadi. Dengan apa? Istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam istighfar, tuan-tuan, satu di antara satu lambang penting dalam menyekat kalau ada keburukan-keburukan yang kita mungkin melakukannya. Istighfar pada Allah. Astaghfirullah. Dengan air mata lah tumpahkan. Penyesalan. Baik. Bahkan dalam hadis Nabi sebut kepada kita, di antara tanda elok orang Islam ini apa dia, tuan-tuan? Dalam hadis daripada Imam Tirmizi, ni sifat akhlak orang Islam ni, yang jaga lidah ni. Dalam hadis Imam Tirmizi, Nabi kata apa kepada kita? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda elok orang Islam itu dalam beragama apa dia? Dia meninggalkan apa yang tak ada manfaat bagi dia. Bertinggalkan. Dia tak cakap benda yang palsu, yang kotor, yang keji. Dia tinggalkan. Dia bercakap boleh cakap pun, tapi dia sebut kepada Allah, ya Allah, aku tak nak bercakap benda yang palsu. Astagfirullah. Dia istighfar kalau dia buat kejahatan. Ini orang terbaik, kata Nabi. Dikontrol hatinya, jiwanya dengan agama, hingga lidahnya terjaga daripada kata-kata yang buruk, yang keji. Hatinya pun terhalang daripada benda buruk keji. Bayang, tuan-tuan. Saya tak tahu kata apa dah, tapi bagi saya ini di antara benda yang kita nak kena ambil sebagai peringatan bersama. Sebab lidah ini, satu anggota badan boleh membunuh keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla ketika nanti. Jadi hujar pada nanti, kamu banyak bercakap palsu, jangan bercakap berdusta, jangan bercakap benda-benda yang tak betul, jangan bercakap kamu benda-benda yang bersifat provokasi, ancaman, bersifat kata-kata yang keji, benci. Tuan-tuan sekalian, kita takut, tuan-tuan. Kita tak ada apa kekuatan pada nak kata apa lagi pada Allah Azza wa Jalla. Nak pertahan apa lagi? Betullah kubu pertahanan kita sekarang ini. Kita stopkan, kita kontrol hati dan lidah, betul. Betul tu, Puan Aminah, ya. Kontrol hati lidah kita. Baik, tuan-tuan sekalian. Dalam hadis Rasulullah daripada hadis daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Tirmizi, diasahkan Al-Albani, Nabi bersabda, "Kuffa 'alaika hadha." Faqultu ya Nabi Allah wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Faqala thakilatka
thaqilatka ummuka ya Mu'adz wa hal yakubbun nasa 'ala finnari 'ala wujuhihim aw 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Hadis panjang tuan-tuan. Daripada hadis disebutkan daripada Imam At-Tirmizi radhiyallahu anhu, daripada hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal dia kata apa? Nabi tunjuk lidah baginda. Kuffa alaika hadha, jaga lidah ini. Nabi tunjuk lidah baginda. Setengah kata riwayat Nabi keluar lidah sedikit dan pegang lidah Nabi sebut apa? Kuffa alaika hadha, tolong jaga lidah ini. Jaga lidah wahai manusia. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah akan dihisab berdasarkan apa yang kita perkatakan? Soalan baiklah tu. Wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Kata sahabatkah kami akan dipersoalkan oleh Allah di atas cakapan-cakapan masa hidup ini? Apa kami cakapkan, kami lafazkan dihitung oleh Allah ke tidak Rasulullah? Jawab Nabi, faqala thaqilatka ummuka ya Mu'adz wa hal yakubbun nasa fi an-nari 'ala wujuhihim aw 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Maksudnya kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, hilanglah ibumu wahai Mu'adz. Manusia tidak diheret ke dalam neraka di atas muka-muka mereka atau hidung-hidung mereka, melainkan disebabkan hasil lidah mereka sendiri. Mak Nabi cuba cakap dalam bahasa yang agak tinggi. Nabi kata apa? Thaqilatka ummuk, dengan makna hilanglah ibu kamu. Ini bukan menghilang ibu, tapi Nabi buat satu gambaran, perkataan menunjukkan rasa takjub Nabi. Seolah kamu tak ada ibu. Kenapa kau faham macam tu? Contohnya macam tu lah. Yang lebih kuat saya pun nak detail payah je. Tapi Nabi ukap satu ungkapan yang kehairanan, takjub. Seolah kamu tak ada ibu. Tak faham ke? Kata Rasulullah, apakah manusia hanya dalam neraka nanti akan disaksa dalam keadaan diheret ke neraka keadaan muka mereka, hidung mereka semata-mata? Kata Nabi SAW, melainkan disebabkan hasil usaha mereka sendiri, lidah mereka. Maksudnya kata Nabi SAW, di pada masyarakat nanti perhitungan maksudnya depan Allah Azza wa Jalla kerana lidah mereka. Sampai masa mereka disaksa, diheret macam lembu oleh Allah Azza wa Jalla. Hidung yang berjalan atas hidung, muka tersembam. Kenapa berlaku macam tu? Sebab Allah akan hitung amal-amal kita daripada sudut perkataan kita. Dah kalau kita dosa dengan lidah tu banyak, kita diheret oleh Allah dalam keadaan neraka seumpama lembu diheret dengan hidung ke bawah, muka ke bawah. Teruklah tuan-tuan. Itu tanda apa tu? Tanda teruk sangatlah. Dahsyat, sangat-sangat dahsyat. Kan kesan lidah bercakap tadi, Allah heret kita macam lembu. Dosa yang tak terampun kerana lidah kita. Dosa yang tak terampun kerana lisan kita bercakap benda. Yalah, tak kira lah benda palsu, maksiat jahat. Betullah tuan-tuan, ambil renungan macam ni. Dan kesimpulan kita hidup ini, kita nak kena dalam keadaan kafah. Man kafah, siapa yang jaga lidahnya. Mana lidah pada bercakap benda kotor-kotor, itu keji maksiat. Itu satu kejayaan yang boleh jadikan kita bahagia, tidak celaka di alam mahsyar. Jadi renungkanlah, kerana hari ini boleh jadi kita telah banyak melakukan dosa melalui lidah masing-masing. Saya bercakap untuk saya juga, mungkin benda-benda palsu, benda dusta, bohong, kata orang, maki hamun orang, itu benda kita dah lalui mungkin. Sekarang masa kita apa? Nak kembali ke pangkal jalan. Cukup-cukuplah. Kalau saya buat tu macam tu, cukuplah. Hentikanlah. Apalah sangat upaya kita untuk menahan daripada dosa yang besar daripada masyarakat nanti. Lidah kita ini jadi menyaksa kita daripada masyarakat. Tak nak tuan-tuan. Kita nak lidah ini lidah yang berzikir, lidah yang beristighfar, lidah cakap benda baik, lidah cakap benda-benda yang tidak diharam Allah, benda yang baik-baik mulia, mendatangkan 1001 nikmat kebaikan kepada kita. Bahkan dalam satu hadis yang lain, sebagai penutup bicara kita pada pagi ini, daripada Imam An-Nasa'i Al-Hakim, disahihkan oleh para ulama, hadis mengatakan bahawa Nabi juga bersabda kepada kita, kata Nabi, "Iyyakum wal fuhsya, fa inna Allah la yuhibbul fuhsya wal tafhush." Nabi kata kepada kita apa dia? Nabi sebut, "Iyyakum wal fuhsya." Jauhlah kamu daripada mengeluarkan kata-kata yang keji. Jauhi daripada bercakap benda-benda yang buruk, yang keji.
yang tak betul, yang bersifat keji maki. Kata Nabi SAW, fa inna Allah tidak suka, la yuhibbu al-fuhsya wala tafahush. Allah tak suka kepada kata-kata keji, perbuatan menzahirkan benda yang keji. Allah tak suka dengar benda yang tak elok. Bahkan jangan ke arah itu, kata Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, ya subhanallahil azim. Ya subhanallahil azim. Di mana kita berada? Kita mungkin tak banyak pun sikit, tak sikit pun banyak, mungkin kita terbuat, saya pun tersama. Dan sampai masa ketika belum kita diangkat nyawa oleh Allah ini, mengejut tak mengejut, kita kena jagalah lidah kita, supaya lidah ini lidah yang basah dengan kebaikan, bukan basah dengan keburukan. Basah dengan zikir tasbih, bukan basah dengan ancaman, penipuan, kata-kata yang buruk dan sebagainya. Kita renungkanlah, sebab ini amanah dalam beragama yang kita mahu nanti pada mahsyar kita selamat, bukan celaka, kita bahagia, bukan terseksa. Tuan-tuan sekalian, lidah ini amanah besar. Sebelum Allah tutup lidah kita pada bercakap, berbicara, belum kita dimatikan Allah, gunakanlah untuk perkataan yang baik-baik. Istighfar pada Allah kalau tersebut benda yang tidak elok, benda yang tidak halal agama, kita ada ruang untuk istighfar pada Allah SWT. Wallahu alam. Saya mungkin tak sempat nak sentuh lagi apa di antara amal-amal yang kita kena laku dalam bentuk amalan yang menyebabkan lidah kita bersih dengan agama. Kita akan bincang insya-Allah, dengan harapan ada lagi ruang minggu depan kita berbicara untuk sambung bicara kita. Amin bil alamin. Mudah-mudahan kesempatan pada pagi ini kita dapat cahayakan hati kita dengan ilmu, dengan iman, dan kita minta pada Allah keselamatan, keamanan insya-Allah. Allah pelihara kita daripada lidah yang buruk, lidah yang keji, tapi Allah ganti lidah kita lidah yang baik, lidah yang benar, yang halal, yang penuh dengan kebaikan. Amin rabbil alamin. Aqul qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Tuan-tuan puan semua, mari sama-sama kita angkat tangan kita ke langit dan harapan kita pada Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita, dan kesempatan juga pada pagi ini. Dalam kesempatan kita, saya alukan tuan untuk terus menyumbang, memberi secara online kepada pihak surau An-Nur Fasilitas 3A untuk tujuan pengurusan surau An-Nur Fasilitas 3A. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan walaupun 10 sen, RM1, RM2, RM1 dalam keberkatan insya-Allah. Orang yang menyumbang hatinya bercahaya, orang menyumbang menderma akan diampunkan dosa oleh Allah. Orang menyumbang derma akan diangkat martabat keimanannya. Orang menyumbang hidup penuh keberkatan, rezeki Allah berkati, hidup Allah berkati, Allah beri nyawa yang penuh dengan kemuliaan. Amin rabbal alamin. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.